Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di satu tempat, iaitu Masjid Jami' di Tabah kita. Ini adalah satu anugerah, pemberian kehendak baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dengan usaha yang bersungguh daripada ahli jawatan masjid di sini. Dan kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati semua ECK dan orang-orang yang duk menguruskan tentang ini masalah, terutamanya Tuan Imam dan ahli jawatan masjid di sini, dan lain-lain lagi daripada Tok Nebel, Tok Meneh kita, Soca kita dan Nayuk kita dan lain-lain lagi. Ini termasuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala firman kata, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masuk di atas kata kita ni bercapur tangan di atas kita nak buatnya perkara yang baik yang menunjukkan kepada ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka malam ini tajuk yang dikemukakan kepada amba iaitu maqamul ihsan, pangkat ihsan di dalam agama kita. Kalaulah kita sebagai orang Islam senantiasa kena tahu dulu kata tujuan ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita, menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Ghalib manusia kebanyakan tak tahu ini maksud, malaikat orang yang beriman sahaja, orang yang adanya Islam, barulah dia tahu tujuan hidup yang dia itu kena mengadakan daripada tak ada kepada ada. Setengah daripada dunia lagi ataupun banyak daripada tu lagi tak tahu akan ini tujuan. Dengan sebab itu, perkara yang kita boleh tahu ni tahu daripada jalan ni ayat Tuhan lah. Kerana kita sebagai manusia ni, ilmu yang ada di sisi manusia ada dua ilmu. Ada ilmu yang manusia tadi itu boleh muktasab, seolah kata dia boleh usaha ambil tahu daripada ilmu dunia, ilmu cakrawala, ilmu yang ada sekelilingi hidup dia tahu dengan sebab dia usaha. Sebab itulah orang tak berilmu ada ilmu boleh nak uruskan hidup dia. Terkadang kita tengok senil lebih pada orang berilmu lagi. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala kata di dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu tahu belaka urusan hidup pada dunia. Gapo dia tahu hak belaka? Cuma tentang akhirat mereka itu ghafil, tak tahu. Orang yang beriman di kalangan kita ni tahu dua. Tahunya utama sekali iaitu ilmu yang kita nak sebut, iaitu ilmu al-ghaibi. Ilmu ghaibi ni ilmu sakut paut dengan wahyu Tuhan, sakut paut dengan kedatangan Rasul mari kepada ini dunia. Kalau gitu kita nak tahu tak boleh. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tak ambil salah kita kalaulah Rasul tu tak mari pada kita. Sebagaimana kita telah dengar ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah Ta'ala tak akan seksakan kita sehingga Allah Ta'ala utuskan kepada kita iaitu Rasul. Rasul ni apa makna dia? Yakni orang seorang lelaki yang dia itu bukan hamba, bahkan dia tu orang merdeka, lagi bijaksana, ada amanah, berani dalam masalah nak menegakkan kebenaran, serta dia tadi itu mengajak manusia kepada agama Allah. Apabila orang sekat agama, maka dia akadnya lambang peperangan jihad, itu dinamakan Rasul. Itu dinamakan Rasul.
Saya nak buat mukaddimah dulu, belum daripada kita nak sampai maqamil ihsan, sebagaimana hadis yang ada di dalam as-sahih yang diriwayatkan oleh Umar, iaitu maqam yang ada 3. Ada maqamul Islam, maqamul iman mula-mula, kemudian maqamul Islam, lepas daripada tu maqamul ihsan. Cuma kita kena tahu dulu, kata kita sebagai manusia ni bagaimana kita nak teliti masalah, supaya kita tadi tak terlari daripada punca asal. Kerana hari ni manusia ni dia tak tahu tujuan, sebab itulah dia tak tahu kata nak pergi kan. Soalan yang ditanya di dalam diri dia, daripada mana dia datang, daripada mana dia nak pergi, kepada mana dia nak pergi, di sini dia ada buat gapo, kebanyakan jawab tak puas hati. Dengan sebab itu kita nak taksis di sini, kita nak mengasaskan di sini dulu mula-mula sekali, supaya kita tahu. Jadi ilmu ghaibi tadi tu pasti kita kena bergantung kepada wahyu Tuhan dan gantung kepada kedatangan Rasul kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran. Tuhan kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak Allah Taala jadikan jin dan manusia, malaikat, tujuan hanya satu sahaja, liya'budun, supaya mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Coba kita tengok ayat tu, itu surah Az-Zariyat ayat 50 ni. Wa ma khalaqtul jin, tidak aku jadikan jin wal ins dan manusia. Jin ni maklum, kata ya ada Allah dia suku. Ala jin ini innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Jin ni kita tak nampak dia, tapi dia nampakkan kita. Itu alam dia satu yang wajib kita beriman, kata di sana ada mereka. Bahkan di dalam masjid kita ada mengajar sekarang ni, mereka pun datang juga di kalangan as-salihun, di kalangan as-salihin, di kalangan mereka datang dengar juga. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin pun mari mengaji bukan sikit. Ya satu Allah dia. Dia ni Tuhan jadi untuk ibadat juga, supaya dengan kita manusia. Cuma Allah dia kita tak nak setuh di situ. Al-ins makna kata manusia. Manusia ni makna lagu mana? Makna kata perkara al-insan. Manusia nak al-insan. Apa makna al-insan? Kita ayat kata kita ni sebagai manusia. Apa dia manusia? Manusia ni perkara yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini sebagai makhluk yang mulia sekali. Atas muka bumi ini tak ada nak lebih pada manusia. Sehingga Allah Ta'ala jadikan orang yang mulia sekali, makhluk yang mulia sekali atas muka bumi ini, dan di langit pun ada tak boleh, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni siapa? Al-ins, dia manusia. Qala subhanahu wa ta'ala, ana basyarum mithlukum, aku ni manusia seumpama kamu, tapi tak sama, yuha ilai, diwahyukan kepada aku. Maka manusia ni Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins, manusia, illa, datangnya adatul istisna. Kalau orang ngaji Arab ke, salah kata ma nafiyah, kama dan datangnya adatul istisna tufidul has. Tak lain tak bukan, malaikat tujuan satu sahaja, supaya kita kata la ilaha illallah tu lah. Tak ada Tuhan yang benar yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya, malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Kalau gitu datang pula lam ta'liliyah li, datang la pula illa liya'budun, malaikat supaya mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Asal jumlah illa liya'buduni, supaya mereka itu mengibadatkan kepada aku. Kalau gitu ayat ni ayat ni ayat 50 ni, kalau kita sebagai manusia, kalau kita sebagai orang yang ada akal fikiran, faham ayat ni yakfi, cukup. Pada dah. Tak kena pakai ayat lain. Ayat lain mari nak tafsir tambah. Cuma tujuan besar ni, kebanyakan manusia ada tamu kabami ni, banyak sekali tak faham sini. Apabila dia tak faham, dia sesat jalan.
Apabila ia sesat jalan, ia tak jumpa dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ni, Tuhan ni nak mengajarkan kita ni kepada syurga tu, ya. Sebab tu kita nak cara maqamul ihsan tu. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Taala mengajarkan kita kepada daris salam, yakni jannah, syurga, dan menghidayahkan kita kepada jalan yang sejahtera, jalan yang mustaqim, jalan yang betul. Jalan yang betul makna jalan mana? Jalan ibadat sana, jalan al-ibadah. Kalau gitu, kita sebagai manusia, apabila kita tahu dah kata tujuan Allah Taala jadikan kita ni untuk gapo, kita nak lari tadi itu daripada hak Tuhan raya, yang nak lari tak boleh. Pas nak buat lagu mana hari ni orang pakai kriap. Seolah kata gano Islam ni tutup banyak dah. Hak ni pun tak boleh, hak ni pun tak boleh, hak ni pun tak boleh, hak ni pun tak boleh. Banyak tak boleh. Kerana hari ni dunia tidak ada sempadan. Dunia globalisasi hari ni, look right from then. Seolah kata tidak ada garis, mana-mana tak ada. Manusia berimej sendiri pun terkadang lemah. Terkadang nak nyawa sebab di dalam likungnya agama. Dengan sebab itu kita kena kembali kelik semula kepada tujuan. Sebab manusia ni tak suka orang paksa dia. Kalaulah orang paksa dia, tak ada. Itu sifat manusia. Dia nak jadi bebas, hidup payah bebas. Apanya? Kerana dia biasa duduk dalam syurga bebas. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Dalam syurga tu nak makan gapo boleh berlaku. Ya sifat asal mari situ. Sebab tu ya orang nak paksa ya tak kena. Lalu kita sebagai orang yang faham kena ni, pasti kita kena royak kepada mereka perkara yang mereka tadi itu nak faham jadi kena. Pastilah apa yang kata, kita kena pergi dengan cara juga. Kalau kita tak pergi dengan cara, nescaya kita tak sampai kepada matlamat. Setelah daripada kita tahu tujuan, Allah Ta'ala jadikan kita, dan dua perkara yang kita kena tahu. Kata Tuhan jadikan kita ni sebagai manusia mulia habis dah. Tak ada dah kata nak lebih mulia daripada manusia, tak ada. Sehingga Tuhan kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami ni memuliakan anak Adam. Allah Ta'ala kata dalam ayat lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Tuhan jadikan manusia ni sebaik-baik, seelok-elok bentuk. Sehingga dalam perut tadi itu Allah Ta'ala jadikan dengan cara sempurna. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Ta'ala itu mengrupakan kita di dalam arham itu sebagaimana dia kehendak. Semua perkara tadi itu kalau kita nak bilik, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Aku hari belaka dah kepadamu nak gapo lagi wahai manusia. Kalau nak bilik nikmat aku ni tak habis nak bilik. Tetapi dengan sebab manusia itu ghafilun, lalai daripada kejadian hak asal, tak tahu tujuan, tak tahu matlamat. Dengan sebab apa? Dengan sebab kelangkabut, syubhat, kesamaran yang masuk di dalam akal fikiran. Tiap-tiap hari kita dok sep khamun masuk, maklumat masuk dalam akal fikiran kita, membawa pada fitrah kita tadi itu jadi ubah. Sedangkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata kullu mauludin yuladu al fitrah. Tiap-tiap orang ni beranak di atas mari kepada ini dunia ni, mari di dalam rupa fitrah. Fitrah manalah mana? Yakni mari pada sifat kesemula jadi. Sifat kesemula jadi makna lagu mana? Sifat kemanusiaan hak asal. Supaya kita kena nak minum perkara yang molek, nak makan perkara yang molek, nak pakai perkara yang molek. Tetapi jadi ubah fitrah, diminum perkara yang menghilangkan akal, makan perkara yang mudaratkan diri, pakai pakaian yang serupa dengan orang Yahudi dan Nasara dan sebagainya. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana ubah fitrah. Fitrah tu jadi ubah. Pada zaman kita ni tidak syak. Semua ulama pakai ijma' kata fitrah itu jadi ubah. Dengan sebab suasana yang kita sebagai orang, sebagai manusia itu kena ambil tahu dia dengan cara sebenarnya. Kalau gitu,
setelah daripada kita tahu kata Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni Tuhan wari gapo kita. Tuhan bawa gapo kepada kita? Bawanya kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula sekali. Bawa apa datang mari Nabi kita supaya nak kita itu mentaqarrubkan, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hak Tuhan nak. Dengan cara hak Allah Subhanahu wa taala nak. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu tadi itu contoh tauladan yang baik. Contoh tauladan dalam bab pegangan yang baik. Contoh tauladan dalam masalah amal ibadat yang baik. Contoh tauladan dalam masalah muamalat yang baik dan sebagainya. Daripada bab-bab sakut paut dengan hidupan harian manusia. Kalau gitu kita tahu dah kata Rasulullah ni mari untuk gapo? Mari untuk nawi kita itu ikut dia. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tak Tuhan tu tak utuh rasul mari malaikat supaya nawi kata kita tu taat kepadanya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga nak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul mana-mana pun belum daripada ni berhajat kepada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah Nabi kita bawa datang pada kita? Nabi kita bawa gapo mari kepada kita? Bawanya kitab. Bawanya Al-Quranul Karim. Quran ni makna lagu mana? Al-Quran kitabullah. Kitab Allah Subhanahu wa taala nazala bihi Jibril alaihi salam bilughatin arabiyyatin mubin. Makna kata Quran ni diturunkan. Makna Allah Taala menurunkan, dibawa datang kepada Nabi tadi itu dengan bahasa Arab nyata cerak, kemudian tahadda bihi. Di tahadda ni makna bahasa Arab, bahasa kita mana? Ditataikan dengan dia. Seolah dicabarkan dengan dia. Cuba bawa datang mari seumpama Quran satu ayat ataupun satu surah, tak kuasa manusia itu nak bawa datang. Kalau gitu kita nak kecek sikit kata Nabi kita bawa Quran mari, bawanya isi kandung, bawanya wahyu Tuhan mari, buat apa? Quran nak bawa pergi kana kita. Lain tak bukan nak bawa pada syurga juga. Dua ni nak bawa kita syurga belaka. Quran nak bawa pada syurga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun nak bawa pada syurga. Quran ni Tuhan kata inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini mengajakkan, pipingkan kita kepada jalan yang lebih lurus, jalan yang lebih baik. Wa yubasyirul mu'minin, dan Tuhan beri berita gembira dengan Quran itu anna lahum ajran kabira, bagi orang yang ikut isi kandungnya perintah dan hukuman daripada Al-Quran, ajran anna lahum, bahawa sesungguhnya bagi mereka itu ajran kabira. Ajran kabira hiyal jannah, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari bawa Quran dan diri dia menyatakan isi kandungnya Tuhan pula sekali lagi. Allah Ta'ala ni izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan isi kandungan Al-Quran. Tidak siapa tahu isi kandungan Quran lebih daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuhan royak ke? Ya. Tuhan kata di mana? Kata dalam Al-Quran surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Kami itu menurunkan kepada kamu wahai manusia akan Al-Quran litubayyina linnas, supaya engkau ya Rasulullah menyatakan kepada manusia isi kandungan Al-Quran. Kalau gitu kita tahu satu persatu, kata kita ni mari daripada mana? Tuhan hatta gapo kepada kita, hatta apa Quran pada kita, hatta apa rasul pada kita, dan kita tu nak pergi ke mana? Insya-Allah kita nak bawa satu persatu. Cuma di sini
Apabila kita faham dah lagu tu, Tuhan tutupkan daripada kita supaya kita mentaqarrubkan diri kita kepada Allah dengan cara al-ibadah. Ibadah ni maknalah mana? Terkadang kita amal ibadat kata, gapo mana ibadah? Hamba tak tahu kan ibadat semaya ibadat Setengah-setengah jawab gitulah dah. Amalan ni kita nak mengaji jadi jelas. Al-ibadah, kalimah ibadah ni kalau dalam bahasa Arab apa? Ghayatut tazallul. Apa makna ghayatut tazallul? Yakni kita kemocok, kita memperhinakan diri. Kemocok, kita memperhinakan diri, itu mana ibadah. Sebab itulah kita ni Tuhan mulia, Tuhan jadikan kita sebagai manusia, Tuhan kurniakan kepada kita akal fikiran supaya kita hidup di atas muka bumi tak sia-sia. Kita tak boleh nak menghinakan diri kita kepada mana perkara lain daripada Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Kalau gitu, Tuhan suruh kita ni mengabdikan diri kepadanya. Fa'buduni, suruh kamu itu, hei manusia, ibadatlah kamu kepada aku. Fa'buduni, suruh kamu itu ibadat pada aku. Tak lain, Tuhan tak ada suruh hak lain. Semua rasul-rasul mai bawah tu belaka. Qala subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Semua rasul mari nak mengabdikan diri, panggil manusia nak abdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada at-taghut. Taghut ni mana tiap-tiap perkara yang manusia itu terlekatkan hati dan memperhinakan diri lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tu mana taghut. Al-ibadah makna tazallul. Tazallul ni makna kata kita memperlekehkan diri kita sehabis-habis. Sebab itulah kita dipahamkan kalimah al-ibadah tadi itu dengan cara itu lughawi. Kaman pada istilahi maknalah mana? Makna istilahi. Makna gapo mana ibadah ni? Al-ibadah istilahi, ulama kata ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min aqwalin al-zahirah wal batinah, min aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah, iaitu satu panggilan yang merangkungi di dalam itu panggilan daripada perkataan, daripada perbuatan, sama ada luar dan dalam. Itu mana al-ibadah. Kita terkadang kita berasa kata payah nak ingat takrif belah tu. Kalau anak-anak kita mengaji baru ni boleh kira ngaji sanawi, ngaji apa nama mutawassit. Tapi kita nak faham lagu mana ni, kita orang awal ni, ibadat mana lagu mana? Gini, ambil hal ni mudah. Tiap-tiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh dalam Quran, Nabi buat contoh dalam hadis, tu makna ibadah. Sudah. Apabila Tuhan suruh kita buat ibadah, pasti kita kena ada gapo kata kita nak buat amal ibadat. Sebab kita tengok orang kafir buat amal ibadat, terkadang bangun belum dah kita lagi. Bangun pagi hari belum dah kita lagi, pukul 3 ni bangun dah. Mai buat gapo? Buat amal ibadat cara dia. Cuma kita nak buat amal ibadat, nak buat terpakai, nak buat berguna, nak buat jadi molek, nak buat jadi terima, nak buat lah mana? Pasti kena ada 3 tangga. Kalau tidak ada 3 tangga ni, Tuhan tak terima amalan kita. Yang pertama, kena ada iman. Iman kita ada belaka dah. Iman makna apa? Iman ni makna kata at-tasdiq. Iman makna kita benar. Benar ni lagu mana? Antu'mina, apa nama? Antusaddiqa bima akhbara Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih wa bima akhbaraka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Itu makna iman. Iman ni iaitu kita percaya apa riwayat dalam Quran. Apa hak Nabi khabar pada kita dalam hadis hak sabit. Ajalah. Itu makna iman. Barulah kita ambilkan diri kita daripada anggota luar tadi itu, dibuatkan amalan yang tertentu yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Mari kita buat amal ibadat, mari kita pakai, mari kita guna. Baru nampak kata itu rupa al-Islam. Rupa al-Islam. Apabila rupa Islam, yakni rupa zahir. Supaya kita mari semaya ni lah. Rupa orang mari tah masjid ni semua orang Islam. Orang tak Islam tak mari semaya.
Maka dalam hati kita mari bukan kerana kita nak menunjuk ke, kita nak gatu nak gani, tak. Cuma mari dengan sebab iman kita. Iman di dalam hati kita. Sebab itulah Tuhan kata dalam Quran, Tuhan kata man amila salihan, sesiapa yang buat amal yang salih, man amila salihan. Kita perhati molek pada ayat Quran. Amal tak sekecek dengan hak lain. Nak fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Nak mengingati dengan Quran. Pandai dah, yakfi, cukup. Ideologi kita mengaji di dalam Jamiatul Azhar, falsafah ni banyak yang kita hafal, yang kita ada di dalam otak, tetapi kita tak payah sebut. Kalau kita sebut Quran, yakfi, cukup, pandai. Molek sekali kita mengingati manusia bil Quran, dengan Al-Quranul Karim. Kerana Tuhan kata lagu mana? Man amila salihan, sesiapa yang buat amal yang salih. Mana amal yang muafaqah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu amal yang salih. Supaya kita mai sembahyang Jumaat ni lah, dalam rupa ambil ditakbir hingga salih kita tuak Nabi, itu nama amalan yang salih. Man amila salihan, setengah ulama yang tafsir kata salih di situ makna lughawi, tiap-tiap amalan yang baik, yang manusia kira kata baik, maka baiklah. Itu makna lughawi. Tapi makna syar'i, makna syarak, makna tiap-tiap amalan yang muafaqah dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya jua baru dinamakan amalan yang salih. Kalau gitu tidak. Kama dia Tuhan kata lagu mana? Man amila salihan min dzakarin aw untha, daripada lelaki ataupun perempuan. Tuhan sebut sini, masuk orang lelaki, masuk orang perempuan, dua-dua ni pakai buat amal salih belaka. Sekadar tu kaya Allah? La, bukan sekadar tu. Wa huwa mu'minun, sedangkan dia itu orang yang beriman. Kalau gitu, amal kita pasti kena asas di atas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dok mengajar budak-budak tiap-tiap malam, setengah-setengah kita pergi di negara Malaysia dan lain-lain lagi daripada negara. Kita tanya kata, apakah arkanul iman? Rukun iman yang ada banyak mana? Budak sekarang nak jawab tak boleh. Kalulah kita pergi kot bandar-bandar tu, ngiling, tak tahu. Allah. Kita duk lepas anak kita tu ke? Abang kita, adik kita pas ke mana toh tu. Terkadang kita sendiri tak ada periksa langsung terhadap hidup dia, tak tahu rukun imannya mana. Ni tanya kata rukun Islam, rukun imannya mana? La adri, tak tahu. Hari ni, hari manusia bergaduh dengan telefon sampai kata tak tahu nak jadi kot mana dah. Sehingga tengok dalam telefon tu pedah banyak juga, tetapi hak tak ada pedah tu banyak. Sehingga dia guna tadi tu lebih daripada had dia. Tak main langsung telefon, tak ada semasa juga. Bukan maksud hamba tak saya main telefon. Tak, bukan makna gitu. Tetapi hendaknya kita tadi itu guna telefon sehingga terlupa daripada asah kita, hak asal. Tak tahu rukun imannya mana. Apabila tak tahu rukun iman banyak mana, tanya nak masuk syurga lah mana. Hari ni tak kira nah. Tak kira di jalan, di Fatani, di Naratiwat, di mana-mana pun sama. Anak cucu demo tu, anak cucu demo ni supaya. Lalu kita nak tarik kelik pada asal, wa huwa mu'minun, sedangkan dia tu orang yang beriman. Kalau tak ada iman, amal dia tadi itu free lah mana. Tuhan tak ambil kira. Pas tak ambil kira, kita nak dapat apa? Amal orang kafir ni, orang tak beriman ni, amal dia seperti apa? Kita nak masuk maqamul ihsan, insya-Allah sikit lah. Ni kita nak mukaddimah dulu. Amal orang kafir ni seumpama kita dah bawa kereta atas tembok ni, kita nampak air depan. Apabila kita pergi, tak ada gapo. Itu nama sarabin. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat, Tuhan kata walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a hatta ja'ahu lam yajidhu syai'a. Yalah. Orang yang tidak beriman, amalan dia itu seumpama sarabin, seumpama air yang ada biqi'atin. Satu qi'ah ni satu tempat atas tembok, atas batas kita bawa kereta panas-panas tu ke, tengok supaya air dah. Apabila pergi
lam yajidhu syai'ah, tidak dapat apa sekali. Itu dalam surah An-Nur. Kalau kita nak baca dalam surah Al-Furqan, faja'alnahu haba'an mansura, Tuhan jadikan habuk angin, tak ada kira langsung. Kalau kita orang manusia yang nak buat amal, pasti kita kena reti masalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi molek. Kalau nak masuk bab iman, tak ada nak kecek masalah maqamul ihsan malam ni. Sebab masalah iman ni kita nak beriman dengan Allah, beriman dengan zat Allah lagu mana, beriman dengan sifat Allah Taala lagu mana, beriman dengan asma nama Tuhan lagu mana, beriman dengan perwaktian Tuhan lagu mana, beriman dengan masyiah kandak kita Tuhan lagu mana. Kalau kita tak tahu hak tu, jaga kata amalan kita buat harian ni nak sah ke tak, kita tak tahu. Sebab dalam agama kita ni al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari kata al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kena ada ilmu dulu belum daripada kita nak cakap dan kita nak buat. Kalau gitu amal kita telah tahu. Kita tadi itu tahu kata gapo amalan. Maka dalam amalan tadi itu Tuhan nak kita buat ada gapo. Sebab orang kita ni kalau tidak tahu kata amalan kita ni ada tujuan yang baik, maka kita tak jadi baik. Hari ni baik ni payah nak buat, bukan mudah. Pia kata hari ni baik itu mudah nak buat. Setengah-setengah kata, ai nak buat baik mudah ya. Ayo. Buat apa boleh kata payah? Kerana Tuhan nak terima kebaikan tadi itu, nak Tuhan terima. Kalau nak manusia puji boleh. Nak manusia itu puja boleh. Nak manusia itu nampak boleh. Tapi nak Tuhan terima susah. Kerana apa? Kerana dalam hati kita kalau ada sum'ah, ada sifat nak orang dengar, nak orang tengok, nak orang puji, nak orang itu apa nama puja saja amalan kita. Tak ada dekat gapo sekarang, walaupun dari hitam pun, walaupun dari ni hitam, lutut ni hitam, sekali pun gitu Tuhan tak terima amalan kita. Ini kita kecek di taban ini, makna kata tepat orang iman kuat-kuat dah lah ni. Kalau kecek lain tak kecek lagu ni. Hawak apa? Kerana kecek lagu ni tak mari masjid. Cuma kita nak hak molek dah nak akak jadi molek lagi. Hak mok comel dah nak akak comel lagi. Hak kuat dah nak akak kuat lagi. Sebab tu kita nak kecek maqamul ihsan. Tu email beri kepada hamba ni maqamul ihsan ni bukan makna kata pangkat tadika, seolah kata pangkat hak tinggi sekali dah. Kalau lah ngaji pesing tangga hari ni doktorah. Mana kata ngaji pangkat doktor, sebab dia pangkat yang ketiga. Dia mula-mula maqamul iman, maqamul Islam, kemudian maqamul ihsan hak tinggi sekali. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disualkan terhadap diri dia tu oleh Jibril alaihi salam, mal ihsan? Apakah al-ihsan? Mari kita tengok al-ihsan. Kita dah dengar semua. Malam ni kita mari mengaji pesen kata halusi sikit. Hak tahu dah kita tambah jadi baru ilmu. Hak tak tahu lagi nanti kita boleh tahu malam ni biiznillah taala. Jibril kata, "Ya Muhammad." Jibril sah panggil Nabi kita Muhammad, tapi kita umat tak boleh panggil. Jangan panggil Nabi kita dengan ismul mujarrad, tak boleh. Haram kita panggil. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kita panggil ke rasul kita sebagaimana kita panggil setengah di atas setengah, tak boleh, haram. Tak boleh buat sedap mulut lah ya Muhammad, tak boleh. Orang Badawi dulu mai panggil Nabi ya Muhammad, Nabi hajar, Nabi tak murid sebab dia tak tahu. Tak boleh panggil. Nak panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Panggil gitu tak apa. Lalu Jibril tu panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Jibril tak apa. Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan. Muhammad, cak khabar kepada aku ni apa dia ke al-ihsan? Setelah daripada dia tanya, akhbirni ya Muhammad 'anil iman. Kita tarik sikit biasa. Supaya kita nak perangatkan ilmu kita. Ya tak sedap juga kita mari tengok di ihsan selalu dalam hadis tulah tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk sekali dengan sahabat dia. Ya guru ni, orang nak jadi guru ni masa dia nak lapang sungguh. Sebab tu orang nak duduk tepi guru,
nak duduk sekali dengan keluarga, nak berkeluarga dengan orang kerja guru, kenapa? Kerana guru ni dia kena beri masa kepada masyarakat dan kepada agama lebih banyak pada hak lain. Kalau tak faham situ, oh payah. Payah kita nak buat kerja. Terkadang ngaji tu ramai kelik daripada tanah harak ni banyak mana kepada umat masyarakat kita. Tapi hak yang buatnya amanah ya Allah Subhanahu wa taala beban di atas diri dia, boleh bilang anak jari. Kenapa? Bukan salah dia tak saya buat, tak. Bukan mana kata dia tak ikhlas dalam masalah ngaji, tak. Tetapi dengan sebab suasana, keadaan dan perkara-perkara yang lagi itu membawa ada yang nak buat kerja tak boleh. Kita orang ngaji agama ni kita nak setuh sikit. Ngaji agama ni mula-mula sekali pejam mata we rapat. Aku mengaji ni kerana nak akad kejahilan daripada diri aku, dan aku mengaji ni liwajhillah, ngaji kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita niat lain daripada tu. Ini orang ngaji agama nah, orang ngaji hak akademik tu biarlah, waktu tu kita tak kecek. Ini orang ngaji ta'allam din, agama, ngaji agama. Barulah Allah Taala bantukan dia. Yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata aku ni tak silap janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tak silap janji. Orang ngaji agama kerana Allah Subhanahu wa taala, tak ada dia tak akad. Tak ada dia Tuhan tak akad, dia tak ada. Masa saya duduk jalan hari tu, masa duduk di dalam tarbiyah Dr. Jihad alaihi rahmatullah, dia duduk jalan belakang dia kata, demo ni nak ngaji gapo, dia kata. Nak ngaji agama. Ngaji agama ngaji buat apa? Ngaji supaya nak jadi sepengah walidi. Ya tak boleh niat lagi tu, dia kata. Kena niat kata ngaji ni kerana Allah Subhanahu wa taala, kemudian pejau rapat mata kerana aku ni nak akad kalimatullahi hiyal uliya. Hak tu ya bubuh. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal uliya. Nak akad hak tu. Walaupun kita ni tak ada duk molek, walaupun kita ni tak ada sunyi daripada silap dan salah, hak tu susah kira dia kata. Ngaji kerana Allah. Jangan ngaji kerana lain. Hak tu pun tak boleh, ni pun tak boleh. Ngaji kerana Allah. Benda tadi itu Allah Taala akan pasal mai kita belaka. Sungguh sebagaimana dia kata. Siapa dia ngaji agama kerana Allah, boleh kecak apa yang hamba kata tadi. Siapa dia ngaji agama tapi bukan kerana Allah, tak boleh buat apa. Kalau nak buat sikit jadi lelah, bukan kerana Allah tu jadi lelah, jadi penat lalu tak boleh nak buat kerja. Kecek pun jadi tak tubik suara. Ini perkara yang timbul daripada pancaran keikhlasan hati di dalam. Ini kita kena faham. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat dia, ngaramai tadi itu Umar pun ada sekali di dalam majlis tu. Dan Umar orang yang hadis ni, datangnya seorang lelaki yang berpakaian putih, yang tidak ada kesan musafir dia. Rambut dia ni seolah kata minyak lah, tak ada kesan musafir. So, orang dulu ni kalau kesan musafir ni rambut yang khusuk, lekatnya debu-debu dan sebagainya. Ya ni tak. Mari dengan pakaian yang cuci, pakaian yang bersih, mari dengan bertawaduk, mari menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ilmu agama ni tak ada jalan kita nak menghasilkan dia malaikat di masjid ni. Masjid ataupun majalisul lain. Moga hadap takat ni, hadap sebar ni, silaran langsung ni tai tak sud ni terkadang penuh orang kita. Sebab tu saya mengajar hari Sabtu saya tak wih ni. Hawak apa? Kerana orang tak pergi jumpa dengan alim ulama ataupun guru ataupun mari di majlis ilmu, orang tak pergi. Tengoklah telefon gitu. Muka kasni berdoa. Sehingga luput manusia kita daripada keberkatan, kebaikan banyak-banyak. Ulama salafus salih dulu kalau ya salah banyak-banyak, dia rasa serabut banyak-banyak, ya mari majlis umpama ni dalam keadaan ya ada semaya. Sebab apa? Sebab dia tahu kata malaikat ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada dia, sebut nama kita sorang-sorang. Tak ada keberkatan. Amagi ngajar di adalah kita kata masa tok guru kita mengajar penuh, tak ada tempat nak duduk. Kalau dalam kayu jatuh ni pun jatuh tak apa orang. Tapi masa kita luas. Buat apa? Kerana iktimat di atas ni. Iktimat ni man tak apa, tengok semula pun tak apa, tak ada keberkatan. Tahu tu tahu tapi tak ada tertolak daripada tahu tadi itu perkara yang jadi
hasil. Nak buat kerja tambah tu tak ada. Lalu Jibril tu mari. Sebab tu kita nak ngaji nak pakai molek. Terutama ulama ahli sunnati wal jamaah. Orang yang hadut di atas bantasan salafus salih tadi itu nak ngajar pakai molek. Jangan piyah-piyah tak pakai baju supaya darah, tak boleh. Nak ngajar agama kena ada samt, kena ada rupa dia nak ngajar agama. Ni orang ngajar agama. Ni orang ngajar hukum Islam, ni orang ngajar hukum halal dan haram. Dia kena ada cara dia. Bukan mana ikut aku nak pakai lagu mana. Tak boleh. Orang Arab tak usah tirulah situ. Orang Arab gak mengajar pakai seluar jeans seluar apa, itu hak dia. Setengah-setengah doktor belah tu, tapi ulama dia tak pakailah tu. Ulama tak pakai lagu tu. Mari jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai kata, "Akhbirni anil Islam. Akhbirni anil iman." Royak kepada aku sikit. Gapo mana iman? Iman kita nak tajdid malam ni. Jaddidu imanakum fi hadhil lailah. Kita baru iman kita. Yang pertama, an tu'mina billah. Kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Allah taala ada 4 rukun. Yang pertama, beriman kata Allah taala itu ada. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kata Tuhan itu mempunyai nama. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat. Yang keempat, Allah taala mempunyai perbuatan. Baru cukup kita beriman dengan Tuhan. Kalau tak. Jangan kita buat mudah dalam masalah. Kita nak memperdetailkan dalam masalah kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina billah wa malaikatihi, dan dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ni banyak, tetapi hak Tuhan jaga kita 4 saja. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Depan kita, belakang kita, kiri kanan, tak bau. 2 ni 4 malaikat. Seorang-seorang manusia, Tuhan 4 malaikat nanti jagakan kita. Lain daripada malaikat al-hafazah. Malaikat hafazah tadi itu malaikat as-sayyahin, malaikat lain pula. Malaikat ini jadi daripada nur, dan dia tadi itu Tuhan jadikan tiap-tiap hari 70 malaikat, 70,000 malaikat tawaf Baitul Ma'mur sekali, tak akan ulang pula sekali yang kedua Baitul Ma'mur sampai ila yaumil qiyamah, sehingga kiamat nanti. Itu makna kita beriman dengan malaikat. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, dengan kita Allah Ta'ala, wa rusulihi, dan rasul, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, wa biqadar khairihi wa syarrih, dan dengan qada-qada baik ataupun jahat. Qada makna daripada mengada perkara yang tak ada kepada ada, tu makna qada. Qada makna kata kita Tuhan sakatnya benda hak Tuhan mengada tadi daripada tak ada kepada ada, setara mana? Seperti umur kita. Asal kita ada kata ada, jawab tak ada. Kemudian Tuhan wi umur kita, ada qadar ada tu? Ada. Rezeki kita, ada qadar ada? Gapo lagi? Semua ada qadar belaka. Itu makna kita beriman qada qadar. Terkadang kita tanya, gapo mana beriman qada qadar? Beriman qada qadar, beriman qada qadar. Makna gana qada. Tahu? Tak boleh. Kita kena tahu. Al-qada makna mengada daripada tak ada kepada ada. Qadar hak ada dah, sakat setara mana. Tu mana qadar, tak ada payah. Lepas daripada tu Jibril kata, sadaq, benarmu ya Muhammad, ini iman hak Tuhan nak. Lepas daripada tu, akhbirni anil Islam. Khabar pada aku ni, gapo mana Islam? Umat Islam, Islam ni bina di atas 5 arkan. Gapo al-Islam? Al-Islam buniyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil baitillahil haram. Makna kata rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, semaya 5 waktu sehari semalam, zakat yang wajib di atas kita, puasa bulan Ramadan, dan kita buat haji di baitillahil haram. Itu makna Islam kita. Kemudian siapa makam al-ihsan. Al-ihsan ini iman benda dalam, al-Islam zahir benda luar. Sebab tu apabila kita tengok ni orang Islam pakai pakaian Islamik, Islamiah, seolah kata pakaian Islam, apa kata dia ni orang Islam. Adapun maqamul ihsan, dia pakai 2 bucu. Makan 2 bucu. Balik Islam penuh pada ihsan, balik iman penuh juga pada al-ihsan. Dia masuk 2. Seolah kata jadi alat boleh pakai 2 kaki, 2 jalan selalu sekaligus. Al-ihsan fil iman,
al-ihsan fil Islam. Ihsan pada iman dan ihsan pada Islam. Ihsan ni makna gapo? Ihsan ni makna kita mengelokkan, kita berjanguk, kita nak berjangukkan perkara yang kita buat. Itu makna ihsan. Tahsiniyat kita nak menjangukkan satu perkara. Supaya beginilah hamba nak misal dengan cara mudah. Kalau kita buat umuh, kalau kita kasar-kasar, kita adanya perabung, adanya tiang, adanya dinding, adanya latar, adanya apa, siap sudah dah. Itu makna asas. Iman dengan Islam duk sekadar tu. Tapi ihsan kita nak berjanguk. Nak buat lagu mana? Nak buh warna. Cak ni cak gapo. Kita nak pasal suasana lagu mana? Nak buh pelita, lampu setara mana? Ini mana ihsan. Kalau kita dalam ibadat nak pada ihsan, di dalam al-iman pun nak kepada al-ihsan. Lalu Nabi jawab gini, al-ihsan ni gini. Akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Muhammad, tolong khabar kepada aku ni tentang al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallah. Tengok Nabi guna mula-mula. An ta'budallah, bahawa kamu itu ibadat kepada Allah. Tak ada al-ihsan kalau tidak ada sakut baut dengan maqamil ibadah. Sebab tu kalau kita nak syarah al-ihsan selalu kita tak faham lagi al-ibadah makna gano. Allah kata kenal saja tapi kita nak mengenal tak boleh. Kenal saja boleh tapi nak mengenal mana mula halusi tak boleh. Sebab perkara ni dua perkara yang melazimi, tak lari. An ta'budallah, bahawa kamu itu ibadat kepada Allah. Ibadat pada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu itu lihat Tuhan. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ka'annaka tarahu? Ka'annaka tarahu ni apa? Kata apa? Nabi kata apa? Cuba kita memikir dengan akal kita. Nabi nak seteng arai. Kalau bahasa saya kata Nabi nak ke muka, nak gambar nak kita tu nampak gapo. Amat tak semik banyak sini. Insya-Allah kita setagi kita rehat biiznillah taala. Nak wi nampak kata Allah Subhanahu wa taala kita boleh lihat. Hadis al-ihsan ini jawab di atas kumpulan yang royak kata Tuhan kita tak boleh lihat di akhirat esok. Jawab di atas puak-puak dia. Pia kata tak boleh lihat Tuhan. Jahmiyah tak boleh lihat Tuhan. Mu'tazilah tak boleh lihat Tuhan. Al-Ibadiyah tak boleh lihat Tuhan. Banyak lagi kalau kita nak sebut. Malaikat ahli sunnati wal jamaah, orang mazhab salaf kata manusia itu boleh lihat Allah Subhanahu wa taala cuma di akhirat nanti. Mana dalil orang tanya kata kita boleh lihat Tuhan? Ni dalil al-ihsan ni, ka'annaka tarahu, seolah Allah mung tadi itu lihat Allah. Hawa apa Tuhan Nabi royak ka'annaka tarahu? Tak royak kata mung tu terlihat Allah Ta'ala selalu. Sini fiqhul hadis ada dua. Gapo? Pertama Nabi nak isbat kata Tuhan tu boleh lihat. Yang pertama. Yang kedua Nabi kata mata kita sebagai manusia sekarang duduk dalam dunia tak kuasa kita nak lihat Tuhan kekal abadi dengan sebab mata kita ni perkara yang binasa. Sebab tu tak sesuai kita nak tengok Tuhan dengan mata hak ning. Mata akhirat esok bakit semula tu mata hak kekal dengan izinnya Tuhan, mata itulah akan tengok Allah Subhanahu wa taala. Boleh dua kali sini. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu lihat akan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tadi itu nak menyata pula kata kalulah ning ni maka mula-mula. Seolah kata orang apabila iman kuat sungguh ya ibadat tadi itu seolah kata depan Tuhan tu direct lalu dah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia takbir, dia tak kenal orang tepi dia tu siapa. Dia tak kenal orang tepi dia tu siapa, dia tak kenal sebab dia yang duk carakan hati dia dengan hadapan, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makam mula-mula. Makam yang kedua, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalaulah mung tu tak lihat Tuhan, tetapi Tuhan itu melihatkan kamu. Melihatkan kamu. Seolah kita tak nampak Tuhan, tapi Tuhan nampakkan kita. Inilah maksud yang Tuhan jadikan hidup dan mati hak ni.
Mati dan hidup ni dua makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ahsanu amala makna maqamul ihsan. Allah Taala jadikan mati dan hidup supaya Tuhan nak cobakan kita, pia di kalangan kita tadi itu nak mendampingkan diri dia sampaikan kepada maqam al-ihsan. Maqam al-ihsan itu apabila kita dapat, nak dapat gapo? Orang kita apabila dapatnya maqam al-ihsan, kita nak dapat gapo? Allah Subhanahu wa taala riwayat kata, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah Taala berserta dengan orang yang bertakwa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berserta dengan orang yang adanya maqamul ihsan. Ihsan ini kita nak, sebab manusia kita ni nak kepada kebaikan. Amanah waktu baik beberapa ayat Quran di sini supaya kita tak terlari pahami kita. Manusia kita di dalam amal ibadat ni ada dua. Ingat, ni amal wak rigu belaka malam ni, di awal tu lagi. Ada dua. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di kalangan kita ada orang nak pada dunia. Di kalangan kita ada mereka yang nak pada akhirat. Hai? Nak dunia lah mana? Makna semata-mata ya wa amma li ajli dunia. Hafal Quran kerana dunia. Hafal hadis kerana dunia. Mengajar kerana dunia. Sebar gapo-gapo, bina masjid gapo, bina sekolah, bina kerana dunia. Tak ada akhirat. Ada kau orang lagu tu? Ada sebab dia menega dengan dunia. Ada setengah daripada manusia yang kapuh dua. Buat dunia tapi proses menjadi akhirat. Hak tu kita nak. Maka orang tanya kata, kalulah kita buat kerana dunia ni, Tuhan nak beri ke kita? Ya, Tuhan beri. Tuhan beri sungguh? Tuhan beri. Nak dunia, Tuhan beri. Mananya kata Tuhan beri? Tuhan kata, man kana, sesiapa nak kepada man kana yuridul akhirah. Man kana yuridul akhirah, ada hak mereka nak pada mereka nak kepada dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tak apa, kalau mu nak dunia aku nak beri. Summa kemudian boleh dunia, boleh tahwi. Ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Makna kata Tuhan jadikan neraka jahannam sebagai tempat kediaman dia. Tapi sesiapa nak pada akhirat, sedangkan ia proseskan urusan dunia pada akhirat, maka Tuhan wi juga lagu tu. Sebab tu dalam doa dalam surah Baqarah tu kita dengar Tuhan kata na, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Setengah daripada manusia yang minta, "Hai Tuhan, wilah pada aku ni dunia." Tidak ada bagi dia itu habuan apa-apa di akhirat nanti. Tak ada pas sekarang. Ada masalah ni banyak orang pasal itu. Sebab tu kita tengok dalam 3 wilayah kita ni orang nega perkara yang haram banyak. Maaflah kita sebut dah. Tepi-tepi batas kajak kita buka ni ke Allah. Nega perkara-perkara yang haram banyak. Makan perkara yang haram banyak kerana nak hasil cepat daripada habuan dunia. Tak tahan dah dengan akhirat. Tak ada orang pergi dengan agama dengan cara sebenar, dengan cara sungguh-sungguh, illa qalil, malaikat sikit. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak ada gapo-gapo di akhirat esok. Ada. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta Tuhan jadikan buat kita semua daripada ahlinya. Daripada ahli nak pada dunia kebaikan dan akhirat juga nak kepada kebaikan. Barulah Tuhan tadi itu melepaskan kita daripada seksa. Kalau gitu, al-ihsan ini kita nak, manusia ni nak kepada kebaikan. Al-ihsan mana kita mengelokkan. Tuhan suruh, wa qulu lin-nasi husna. Mula-mula sekali suruh kecek benda molek kepada manusia. Apabila kita muraqabah Tuhan dengan maqamil ihsan, maqam kita tadi itu
nak winapak kata kita buat amal tu kerana Allah, kita kecek pemolek. Hari ni muskilah orang kita dah jadi rock kriak. Masalah yang jadi serabut, masuk dalam keluarga serabut, masuk tempat kerja serabut. Limaza? Kenapa? Kerana tidak adanya waqulu linnasi husna. Tidak ada kita kecek kepada manusia ni perkara yang baik. Ada manusia kita kecek jadi racun, kecek pai dia jadi susah hati, serabut kita nak dengar. Kenapa? Kesal ambil di mana tu? Kesal dia tak kenal maqamul ihsan. Tak ada al-ihsan. Hari ni dua ibu bapa, banyak orang deraka pada dua ibu bapa. Kenapa? Kerana dia tidak ada al-ihsan. Sebab dia kata wabil walidaini ihsana. Suruh baik kepada dua ibu bapa, maqamul ihsan. Ada juga. Buat baik kepada manusia. Hari ni buat baik kepada manusia ni, manusia nak pada baik. Tetapi ada segolongan manusia orang buat baik tak jadi baik. Ada. Tak nampak kebaikan manusia hak buat. Sedangkan Tuhan suruh dalam Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Suruh baik kerana Allah Taala itu kasih pada orang yang buat baik, orang yang ada maqamul ihsan. Tapi banyak mana hari ni kebaikan tak nampak jadi kebaikan. Buat apa? Kerana maqamul ihsan kita raih daripada diri kita. Habis. Dunia hari ni bukan dunia globalisasi, dunia tidak ada garis sahaja. Bahkan dunia pasal mana? Dunia madi. Apa mana madi? Dunia muga. Dunia nampak muga, tak nampak kebaikan. Ya Allah. Ada arah. Hari yang kita duduk ni, hari yang kita duduk, pak kita nak lari daripada suasana ni, nak lari tak boleh. Sekadar kita nak mari proses. Sekadar mari kita nak apa yang kata, nak usaha beki bagi mereka yang ada hati. Kalaulah tidak ada hati, nascaya kita nak beki pun tak boleh. Kalau gitu kebaikan hak manusia kita dapat ni kita ingat kata hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidaklah balas baik, tidaklah orang baik malaikat didapati balasan baik bagi dia. Setengah-setengah daripada as-salihun dia kata kita buat baik pada masa kita duduk ni, tasah niat kata kita nak baik daripada jihad dia, daripada jalannya dia. Terkadang jalannya dia kita tak ada hasil gapo, tapi kita boleh kebaikan daripada jalannya yang lain. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa ayat kata inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang yang adanya maqamul ihsan, sukanya buat baik. Sehingga sebagai penutuplah kita nak ayat di sini, Qarun Allah Subhanahu wa taala buka kepada dia nikmat dunia, tak ada siapa lebih nak adu atas muka dunia ini. Tak ada. Sehingga anak kecil dia pun kena pikir dengan orang gagah-gagah kuat-kuat, tak ada. Nak lebih daripada dia tak ada. Sehingga kaum dia itu nasihat kepada dia, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan duk kelajak wahai Qarun. Jangan duk gembira kelajak, jangan berdoa dalam masalah gunanya nikmat. Mu boleh dapat kebaikan daripada Tuhan banyak, tapi mu tak syukur langsung pada Tuhan. Mu tak nak buat baik kepada Tuhan. Buat baik pada Tuhan, mana ambil harta Tuhan wi tu, wi jalannya Tuhan ratik. Tak. Seolah kata orang buat baik tak dapat, dia tak buat baik balik. Lalu kaum dia nasihat. Kaum dia ni orang beriman di kalangan Bani Israel. Dia kata nak wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. Cuba kita perhati mulai ayat ni. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. Kalau kita faham ayat ni satu ni. Ayat ni wi sama dengan ayat wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun, yakfi. Malah ni padah dah. Cukup dah. Boleh bawa anak kunci nanti buka syurga esok. Wabtaghi, hendaklah kita itu ibtirak ni usaha proseskan harta dunia ataupun habuan dunia hak Tuhan beri kita. Ilmu, harta benda, anak pinak, gapo nama pun kita dapat ni tah dunia ni mari di mana?
mari daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Daripada Tuhan belaka. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat mana-mana melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nasihat para ulama, dia kata orang salihun, orang muslihun, Qarun, ambil hartamu ni buat baik ke hati. Ambil ke kemajuanmu, kemudahanmu, kemewahanmu, jadi akhirat hati. Boh ben akhirat hati. Boh akhirat ni banyak perkara ni, bukan harta sekarang. Terkadang budi pekerti kita, terkadang perkataan kita yang molek, terkadang pemikiran kita, terkadang kekuatan kita, terkadang pangkat kita, terkadang anak pinak kita. Banyak perkara, bukan kita mana harta sekarang. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu itu terlupa hidup pada dunia. Uruh jadi molek. Islam tak senak kita jadi hina hidup dunia ni, tapi hidup di dalam kemewahan yang ada di dalam garisan. Lalu Tuhan kata wa ahsinu kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini maqamul ihsan. Buat baiklah kepada manusia sebagaimana Tuhan buat baik kepadamu. Ingat, kita terkadang ada ilmu dalam dada kita, kita nak buatlah baik lagu mana? Mengajar dia. Duit tak tepi dulu tak apa. Kalulah kita mengajar kerana Allah, in ajriya illa ala Allah, kita dapat gapo di sisi Allah Taala lebih ada tu lagi. Tapi qallaman, sedikit mereka nak sampai darjah al-yaqin. Pada itu masalah. Terkadang nampak kau tu dulu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik sebagaimana Tuhan buat baik kita. Kita ada ilmu, mengajar manusia. Kita ada harta, mengajar manusia. Kita ada cara mikir, royak pada manusia. Kita ada tenaga, kita ada tameng, ada pangkat, tolong. Apabila kita tolong sebagaimana ayat tu suruh, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Dan jangan sama sekali kita itu menggunakan harta tadi itu, nikmat harta hawi kita tadi itu jadi punah binasakan dunia ini. Tuhan tak suka kepada mereka-mereka yang memunahkan. Barulah sapa makam kita sebagai makamul ihsan. Kita buat amal ibadat dah, kita nak tahu kata kita nak ihsan tu macam mana. Bukan sekadar kita faham satu hadis, kepada ayat Tuhan hak hamba tolong ambil datang mari pada masjid kita hari ni, cara kita nak faham hadis tadi itu ia gabung di antara Al-Quran dan Al-Hadis. Terkadang Quran tafsir Quran, terkadang Quran tafsir dengan hadis, terkadang hadis mari tafsir Quran ataupun hadis tafsir hadis. Itu cara orang dalam bantasan ahli sunnati wal jamaah, dia fahamkan Al-Quran tu lagu tu. Banyak daripada pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita tadi itu duduk di dalam itu maqam supaya kita masuk di dalam orang yang Tuhan kata wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tuhan kata tak sama di antara benar baik mana ihsan dan benar jahat mana sayyi'ah, tak sama. Tapi apabila kita buat baik dah, orang tak balas baik kita, idfa' billati hiya ahsan, Tuhan kata tolak billati hiya ahsan, mari dengan ismil tafdil, bukan mari billati hiya hasanin, dak billati hiya ahsan, tinggi lagi. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia suruh kita perkara yang baik. Orang nak putus dengan kita, kita hubung dengan dia. Orang nak balas dengan kita, kita nak baik dengan dia. Orang nak karek dengan kita, kita beri ke dia. Orang tak sewi kita, kita wi ke dia. Apabila kita sampai makam al-ihsan di situ, akan tukar seteru yang tak boleh tengok muka, jadinya kawan seolah kata tak boleh putus, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Umar. Umar belum pada masuk Islam, muka hak yang beci sekali muka Nabi Muhammad kita alaihi salatu wasallam. Tapi dengan sebab Nabi buat baik kepada dia, Nabi tak kasar dengan dia, Nabi beri okat kepada dia, beri tempoh pada dia, walaupun dia perangai huduh setara mana pun, Nabi beri maaf. Sehingga apabila dia masuk Islam, muka dia kasih sekali. Dalam dunia ni
tak lebih daripada muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia membantukan agama Nabi ni sehingga semua orang Islam boleh semaya dalam Masjid Haram dengan cara molek, dengan sebab umat tu boleh masuk al-Islam. Mana dalil kata dia tu masuk dengan ihsan sungguh wahai Umar? Saidina Umar ni kerana tengok kubur dia dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup sekali, mati pun duduk sekali. Itu nak rakyat kata tanda kata dia itu pucuk dia tubik daripada dalam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'altu syai'an ma'a Abi Bakrin wa Umar. Dia kata aku buat satu perkara serta Abu Bakar dan Umar. Amshi, aku berjalan ma'a Abi Bakrin wa Umar. Aku jalan pergi kanan-kanan dengan Umar dengan Abu Bakar. Dua orang tu duduk sekali so. Awak apa boleh Umar mari bantu Nabi sebab begitu lalu? Hening. Ayat Tuhan kata idfa' billati hi ahsan. Pak kita kalau tidak kenal maqamul ihsan, orang tak tegar dengan kita pun tak tegar dia. Orang tak seri makan kita tak wing dia. Orang putus kita putus. Orang sapuh telefon kita sapuh telefon dia. Pak kalau kita pakai awak lagu tu belakang gapo kita nak hasil? Hidup dunia ni mahmatal, la budda min dukhul qabr. Selama mana panjang umur kita pasti kita masuk dalam liang lahat tu. Pas masuk di liang lahat masuk sebagai badan binatang, la. Masuk sebagai manusia. Apabila diletak dalam liang lahat, Nabi kata la yadkhulul jannata, tak masuk syurga qati'ur rahim, orang yang putusnya rahim, putusnya tali perhubungan. Hari ni kita tengok umat masyarakat kita putus, terkadang putus dengan ibu bapa, putus dengan adik-beradik, putus dengan guru dengan anak murid, putusnya sama-sama hak Tuhan ni kawan dan sebagainya. Kenapa? Kerana maqamul ihsan tak ada. Al-ihsan ni tak ada. Kita dah faham ihsan, kita dah faham kata Tuhan nampak aku kenapa Tuhan banyak tu. Bukan. Bahkan al-ihsan itu banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh mengaji di dalam pentafsiran alim ulama kita. Perkara-perkara yang kita baca tu kita kata memadai. Pada malam ini kita boleh dengar daripada tujuan asal yang Allah Ta'ala jadikan kita. Kamar dia Tuhan suruh kita mengibadatkan kepada dia. Kamar kita turun pada maqam ihsan. Apakah ihsan yang kita nak pakai dalam hidup? Sebagai kesimpulan, hamba kata ini adalah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala buka kepada hamba dan buka pada semua kita hari ini malam ini ni, supaya kita boleh memahami daripada ayat Al-Quranul Karim, daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada pendapat-pendapat ulama ilmu mu'tabarin, dan daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala taufikkan kepada kita. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam diri kita. Dan kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada akhir jilsah ni kita pakai masa lebih dan ni, iaitu sekarang ini kita duduk di dalam bulan Sya'ban sebagai bulan pitu untuk kita nak menunjukkan kepada bulan Al-Quran, iaitu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perlembagaan sebagai kitab kita nak pakai hidup di atas muka dunia yang sementara ini. Maka hendaklah kita membersihkan hati kita, membersihkan hati kita. Jaddid taubatakum, kita barukan, iaitu kita barukan taubat kita, membarukan keikhlasan kita, membarukan iman kita, membarukan Islam kita, membarukan ihsan kita bil ilm, dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu tak lain tak bukan kena datang daripada Tuhan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak syak lagi. Kebenaran apabila datang daripada Tuhan, ikutlah, kerana itu adalah jalan yang nak membawakan kepada kejayaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan kata, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ayat ni sebagai ayat penutup pada majlis ini, iaitu sesiapa yang ikut jalan ni hidayah aku, mereka ini akan dapat kejayaan dunia dan akhirat, dan dia tak akan binasa hidup dunia dan akhirat. Siapa dia paling daripada ajaran aku, nescaya dia akan hidup di dalam kesukaran, kesusahan, kepayahan,
dan Allah Ta'ala akan himpunkan dia dalam keadaan tak nampak gapo sekara di akhirat esok, sehingga dia tanya Tuhan, buat apa mata aku tak nampak gapo cahaya, tak nampak apa sekara ni, sedangkan aku duduk dunia hari tu aku nampak celak molek. Tuhan kata, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari tu aku royak dah di masjid Jami', hari tu dengar dah ayat aku, tapi tak pada, tak ambil syakna, tak ambil buat fikir, tak ambil buat perkara yang penting. Hari ni aku nak terlupa mengatik nah. Hari ni aku nak terlupa mengatik mu nak wasa gana. Itulah kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bukan sia-sia. Dan hendaklah kita itu memuliakan diri kita dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah sebagai Sayyidil Anam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka pada akhir ini kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita, dan Allah Subhanahu wa taala kita pohon daripadanya supaya mensembuhkan sakit-sakit orang kita dan merahmati segala orang yang mati di kalangan kita, dan minta Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam syurga Firdausil A'la sebagaimana Tuhan menghimpunkan kita di atas masjid pada malam ini. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.